Semua hadir ke? Okey. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Sihat? Sihat. Sekarang cikgu nak tanya. Nampak tak apa yang kat depan? Nampak. Okey, apa yang ditulis? Who made my clothes? Okey, awak rasa siapa? Mak saya. Mak saya. Okey lagi? Tukang jahit. Okey, siapa? Jiran. Okey. Cantik tak baju-baju yang dihasilkan? Cantik. Okey, nak tengok tak satu video ni? Nak. Okey, kita tengok. Tengok baju dia. Tengok modelnya. Tengok tak? Wow. Alamak, sangkut. Okey. Dah habis. Okey, nampak tak apa yang cikgu tunjuk tadi? Nampak. So, apa yang anda rasa yang cikgu nak ngajar hari ni? Fashion. Fashion, design, lagi? Baju, menjahit. Pandai. Berikan tepukan pada. Okey. Cikgu nak. Okey. Kita hari ni akan buat, kita akan belajar mengenai pengenalan jahitan tangan. Okey, sebelum anda ataupun anak-anak murid cikgu nak hasilkan satu baju, kita kena tahu jahitan asas. Okey? Bila nak ajak jahitan asas, kita kena tahu bahan apa yang kita perlukan. Okey. Hasil pembelajaran kita hari ni, kita tak payah fokus banyak-banyak. Cikgu nak kita fokus 3 ni sahaja. Yang pertama, menyenaraikan alat jahitan tangan dan kesesuaian alatan untuk membuat pakaian berdasarkan SOP. Siapa tahu SOP tu apa? Okey, apa udah? Standard Operation Procedure. Pandai. Berikan tepuk. Okey. Itu hasil pembelajaran kita yang pertama. Hasil pembelajaran kita yang kedua, kita akan menggunakan peralatan tangan dan alat jahitan dengan baik mengikut langkah keselamatan. Dan yang terakhir adalah kita akan mengenal pasti jenis jahitan tangan dan keperluan dalam pembuatan pakaian berdasarkan SOP juga. Okey. Wow. Nampak? Nampak. Jelas kan? Okey, cikgu tahu kalau cikgu tayang macam ni korang tak nampak feel kan nak belajar. Alah, jarum peniti. Ada setengah tu tak pernah jumpa pun apa jarum jahit, betul? Betul. Okey, kat sini cikgu ada satu board yang cikgu letak semua bahan-bahan jahit yang real. Sebab cikgu tahu, kita lebih ingat bila kita menyentuh. Kita ada 3 deria kan? Okey, melihat, menyentuh dan merasa. Okey, kat sini cikgu nak tanya. Okey. Siapa tahu apa benda ni? Ribbon. Ni bukan cikgu saja buat bunga Sebenarnya ini adalah jenis-jenis ribbon yang boleh kita guna dalam jahitan tangan. Okey, cikgu nak tanya. Ni apa dia? Benang. Ni? Benang. Ni? Benang. Apa beza tiga-tiga benang ni? Tak tahu. Benang jin. Okey, pandai. Ada tak yang tak tahu? Ada kan? Sebab tu cikgu bawa macam ni. Sebab cikgu nak tengok, nak bagi awak tahu, bukan semua jenis benang adalah benang yang sama. Okey, yang ini adalah benang sulam yang kita guna dekat mesin jahit. Kalau awak nak tengok, tekstur dia sangat rapuh. Awak tarik sikit je, dia akan putus. Dia berbeza dengan benang biasa yang kita jahit baju. Dia lebih kukuh. Dan ini adalah benang getah yang selalu kita jahit kat ujung-ujung lengan tu. Perasan tak? Okey. Okey, cikgu nak tanya, apa beza ketiga-tiga jenis? Jarum. Siapa tahu beza dia? Jarum mesin, jarum sulam, jarum tangan lagi? Jarum mesin jahit. Okey, bijak. Pandai nak boleh cikgu. Okey. Sebab kita kan kenakan alat-alat jahitan. Okey, cikgu nak bagi tahu. Sebenarnya kita jarum pun ada banyak jenis. Jarum, kalau awak guna yang tak sesuai dengan benda apa yang awak nak menjahit,
Okey, macam cikgu cakap tadi, jarum ni kan ada perbezaan. Okey, kalau awak tengok yang mana rapat dengan cikgu, sebab tu cikgu suruh duduk dekat-dekat. Bila yang mana depan, dia beruntung sebab dia nampak. Kalau awak nampak tak berbeza? Tiga-tiga. Sebab jarum-jarum yang berbeza ni, kegunaannya lain-lain. Okey, jarum yang paling halus ni sebenarnya adalah untuk sulaman manik. Bila jarum tu besar, manik tak boleh masuk. Pandai nak cikgu. Okey, yang tengah ni, saiz sederhana adalah untuk kegunaan, siapa tahu? Tangan. Jarum biasa, pandai. Ni dah untuk kita jahit butang, jahit jelujur, sembat. Okey. Yang last ni, jarum apa? Salah. Inilah jarum sulam yang awak guna ribbon tu untuk buat bunga-bunga. Inilah function jarum dia. Dan satu lagi, ramai orang lupa. Ini adalah jarum kait. Pernah tengok orang buat kait? Tahu sejarah kait? Orang dulu, tentera-tentera dulu, kalau dia orang tak ada aktiviti, sebenarnya kait ni dimulakan dengan lelaki. Lelaki-lelaki ni lah yang mulanya aktiviti mengait. Tentera-tentera ni kalau dia tak ada buat kerja kan, dia tak akan bertugas, dia akan buat aktiviti mengait dalam bilik diorang. Okey, cikgu nak bagi tahu. Seterusnya apa lagi yang awak nak tahu kat sini? Gunting. Gunting apa cikgu? Gunting. Okey. Yang ni bukannya gunting. Ini adalah sniper ataupun sniper lah. Kacip. Kita panggil dia bahasa Melayu kacip. Okey. Yang ni function dia bukan untuk gunting kain. Cikgu tekan sekali lagi, bukan untuk gunting kain. Dia adalah untuk menggunting benang, lebihan kain ataupun nak buat snip. Snip tu apa? Kita akan terangkan nanti, okey? Okey, sekarang ni cikgu nak tahu. Ini apa? Jarum peniti. Tahu tak kegunaan jarum peniti untuk apa? Pintu tudung. Okey. Okey, kalau berkait dengan kita punya pembelajaran? Okey, letakkan kain. Okey, pandai. Sebenarnya tahu tak, peniti ni pun ada banyak jenis dia. Betul? Okey, macam tadi cikgu cakap, hasil pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal alatan dan mempelajari menggunakan alatan dengan langkah keselamatan. Okey, boleh ke cikgu nak tanya kalau kita menjahit baju menggunakan peniti? Peniti sepanjang waktu kita menjahit, boleh ke? Tak boleh sebenarnya. Dia sangat membahayakan sebab dia boleh tercucuk. Okey, cikgu nak beritahu, sebenarnya kita nak pilih peniti ni, kalau betul-betul designer yang terbaik, dia akan berhati-hati memilih walaupun peniti, bukan sahaja kain ataupun benang, termasuk peniti. Nampak tak cikgu bezakan ni? Nampak. Lagi berkilat kepala peniti, lagi tajam peniti tersebut dan lagi baik. Bila awak guna peniti yang tumpul, dia akan merosakkan kain. Pandai. Dan hati-hati bila menggunakan peniti yang tajam. Bila awak menjahit, langkah keselamatan adalah bila awak dah tanda, sebab tu cikgu suruh jelujur. Bila katakanlah lepas awak jelujur tu, awak boleh jahit mesin dengan tenang. Kiranya tak ada istilah tercocok, tergaris tangan dengan peniti tu kan? Okey. Apa benda ni? Pen. Magic pen. Function dia? Menanda. Menanda lagi? Apa beza dia pen ni dengan pen biasa? Kekal. Pandai. Ni adalah untuk kain dan bila awak tanda, selepas beberapa jam tanda tu akan hilang dengan sendirinya. Magicnya pen tu. Yes, magic sangat pen ni. Sebab tu dia panggil magic pen. Mahal ke cikgu? Okey, kalau harga dia kalau awak beli mungkin lebih kurang dalam RM4.50 satu batang. Kedai-kedai jahit ada. Kedai-kedai jahit biasa pun ada. Okey, yang lain ni adalah perkara biasalah macam ni roda surir tahu? Tahu kan. Untuk memindahkan tanda. Okey? Memindahkan tanda daripada pola kepada kain ke, daripada kain ke kain ke. Kan kita nak buat tanda kan? Dye ke apa-apa. Yang ni adalah penetas. Yang ni kan favourite korang kan? Suka tetas kan? Ya. Nyawa. Nyawa. Okey. Last sekali. Apa beza ni dengan yang ni? Apa beza ribbon ni dengan ribbon ni? Okey, sebenarnya ada beza. Cikgu pernah tengok anak murid cikgu dulu. Dia guna ribbon biasa untuk buat kun tepi baju. Sebenarnya kalau awak tengok tak apa, nanti cikgu akan bawa benda ni round. Anda boleh rasa, awak semua boleh rasa. Sebenarnya untuk kun dia ada lipatan pada sebelah
dalam. So inilah yang membezakan kun dan ribbon biasa. Boleh nak guna ribbon biasa, tapi katakanlah bahagian yang melengkung dia agak susah sebab kun ni dia dah memang potong bias ataupun potong yang boleh menyebabkan anda jahit bahagian melengkung dengan cantik. Okey, faham bahagian jahitan? Faham? Ada soalan? Nak jahitan? Nak tengok. Okey, cikgu bagi untuk round. Okey, sambil tu dengar cikgu nak mengajar. Okey. Baca. Okey. Macam kita tahu, jahitan tangan ada dua kategori. Yang pertama adalah jahitan sementara. Yang kedua adalah jahitan kekal. Okey, nak tengok jahitan sementara dulu, okey? Apa function jahitan sementara? Daripada yang cikgu dah ajar sebelum-sebelum ni, apa itu jahitan sementara? Untuk sementara saja. Sebagai penanda. Bagus. Sebagai penyambung. Good. Tapi dia bersifat sementara. Okey. Jangan tanya cikgu kenapa ada warna hitam, warna biru. Nanti cikgu akan bagi tahu. Okey, sekarang kita akan tengok jelujur. Sebentar. Jahitan sementara. Okey, jahitan sementara. Wan, baca kegunaannya. Mana itu? Kegunaan. Penggunaan 1. Ya. Penggunaan jelujur kasar. Ya. A. Untuk menetapkan kedudukan kelepek. Ya. Cek dan kelim sebelum jahitan kekal. Okey. Untuk menetapkan bahagian kain yang melengkung atau berkedut yang akan terekam semasa memadankan kain pakaian. Okey. Okey, ini cara jahitan ni cikgu akan bagikan nota dan kita akan buat amali yang lebih pada kelas amali nanti. Okey, cikgu nak tengok. Ini nak bagi anda tengok, anak-anak murid cikgu tengok. Ini adalah rupa macam mana jahitan jelujur kasar ataupun jelujur sama. Maksudnya saiz jelujur awak tu adalah tebal-tebal dan sama. Sama je lebarnya. Ya. Okey, jelujur tidak sama macam mana pula? Okey, pandai. Betul ke jawapan awak tu? Betul. Okey, jelujur tak sama adalah untuk menetapkan kedudukan. Lebih kurang je function dia. Cuma kita tengok kepada kesesuaian. Kalau jelujur sama tadi, dia lebih sesuai kepada kawasan yang lurus. Tapi jelujur tak sama ni, dia lebih sesuai pada bahagian mana? Lekuk. Pandai. Ujung lengan, contohnya kan, ujung baju yang berbentuk curve. Jadi, yes, leher. Sebab bahagian yang melengkung tak boleh dijelujur dengan saiz yang sama. Sebab dia akan menyebabkan kain tu still lagi bergerak. Pandai. Okey, seterusnya adalah jelujur. Jelujur panjang pendek ni jahitan apa adik? Jahitan sementara. Okey, good. Dia bagi perhatian. Okey, ini adalah jelujur panjang pendek. Okey. Ini macam cikgu cakap tadi lah. Dia lebih dia sesuai juga dijahit untuk bahagian melengkung. Okey. So, ya? Okey. Faham kan? Okey, seterusnya kita akan pergi dekat Jahitan kekal. jahitan kekal. Okey, jahitan kekal ni cikgu tahu ramai yang excited sebab dia sangat banyak. Cuma cikgu nak tahu korang ingat ke tidak. Okey, jahitan kekal dibahagi kepada tiga. Yang pertama adalah Penyambung. kedua, Pengemas. ketiga, Hiasan. hiasan. Okey, jahitan penyambung. Baca contoh-contohnya. Jahitan mesin. Okey, kita tengok dulu satu. Jahit. Kia. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana jahit kia? Macam mesin. Cikgu nak seorang tu lukis kat depan. Okey, wakil seorang. Lukis. Nak reti lukis cikgu. Marker Raya. Marker. Nasra marker. Okey, cikgu nak seorang. Okey, Nasra, good. Hati-hati cikgu boleh tak? Okey, cikgu nak tahu siapa yang pernah dengar jahitan kia? Dia pernah dengar tak jahit kia ni apa? Pernah. Okey, selalu jahit kia ni untuk jahit apa?
Kekal. Memang jahitan kekal tapi Mengganti jahitan mesin. Ganti mesin jahit. Seluar koyak. suar koyak. Okey. Kita tengok kawan kita lukis betul ke tidak. Dua kali. Okey. 2 kali. Untuk Okey. menunjukkan dia kia. Oh, itu menunjukkan dia kia. Kia matilah jahitan untuk Okey. cikgu tengahkan lebih lanjut. Okey. Ya ke? Betul ke? Betul. Ha? Betul ke cikgu nak tanya? Okey. Baca kegunaan dia. Menyambung cair bagi menggantikan jahitan mesin. Untuk memula dan mengakhiri mata jahitan. Okey. Jadi, yang Nasra buat ni yang mana? Nyambung. Okey, betul. Jahitan kia digunakan untuk 2 function. Yang pertama, dia digunakan untuk menggantikan jahitan mesin. Zaman dulu kita tak ada mesin. Jadi orang zaman dulu dia akan jahit macam jerujuk dan dia akan patah balik masuk sini. Faham tak? Dia ke depan. Dia jadi sama jahitannya macam jahit Mesin. kalau jerujuk awak straight. Jadi yang bahagian ni akan berongga. Dia akan cepat merompong, cepat putus. Yang Nasra buat tadi yang ni betul juga, tapi dia hanya digunakan untuk memulakan dan mengakhiri jahitan yang sementara tadi tu. Okey. Kalau awak tak mulakan dengan jahit kia, awak tarik benangnya akan ikut dah. So katakanlah sampai sini putuslah. Betul tak? Betul. Okey, berikan tepukan pada Nasra. Okey, nampak tak macam cikgu cakap? Dia akan pusing balik ke belakang. Sama macam jahitan mesin jahit. Okey, seterusnya jahitan kekal. Okey. Okey, dah nampak kan jahit kia kan? Nampak? Cikgu nak semua salin jahit halus dengan jahit mesin ni. Okey, salin. Okey, dah salin kan? Okey, dah. Okey, seterusnya kita akan jahit pengemas. Kenapa cikgu suruh salin? Tak apa, sekejap lagi cikgu terangkan. Okey, sekarang ni jahitan pengemas ada berapa? 5. Okey, baca. Okey, setiap jahitan pengemas ni adalah jahitan untuk pengemas lah. Okey. Dan dia juga boleh digunakan untuk jahit hiasan. Okey, kita tengok 3 je lah dulu. Okey, boleh hari ni? Boleh. Okey. Jahitan yang pertama. Ni adalah jahitan? Oh, tak nampak ke cikgu tekan tadi? Pandai. Maksudnya dia beri perhatian. Okey, ini adalah cara menjahit sembat susup. Seterusnya adalah jahitan insang pari. Insang pari. Siapa pernah dengar insang pari ni macam mana? Hari ni pernah dengar. Pernah. Okey, nak tengok tak lukisan dia macam mana? Macam mana jahitan dia? Okey, betul ke ni jahitan insang pari? Betul. Okey, seterusnya adalah jahitan lilit ubi. Okey, ini adalah function kegunaan jahitan lilit ubi. Okey, kegunaan dia untuk melekatkan tampal dan tampal hias pada artikel atau pakaian. Menyambung 2 keping fabrik, tepi fabrik dan mengemas tepi fabrik. Okey, cikgu nak awak salin lagi tulisan warna merah ni. Okey, dah? Okey. Kenapa cikgu suruh awak salin? Okey, ini adalah kerja rumah awak. Cikgu tak nak bagi makan suap. Maksudnya, cikgu bagi awak terima je. Cikgu nak awak cari sendiri. Minggu depan, cikgu akan minta setiap orang akan present. Bukan setiap orang, cikgu akan pick up siapa nama dan dia akan present. Cikgu nampak ada yang ngantuk lah. Betul ke? Tak. Ada, cikgu nampak ngantuk. Okey, kita tengok jap. Apa yang wah tak keluar lagi? Ni cikgu lukis tapi dalam WhatsApp. Dalam web. Okey, cikgu nak tanya siapa tahu crinoline apa? Dia bukan cryoline, okey? Itu makeup. Ni crinoline. First time dengar cikgu. First time dengar? Cikgu rasa kalau cikgu tunjuk gambar mesti awak tahu. Oh, ya kot.
Tahu? Tahu. Pernah tengok? Pernah. Pernah tengok? Gaun kembang. Pernah tengok. Siapa kat sini suka berfashion? Siapa suka berfashion? Ikut trend? Okey, ramai yang suka. Tahu tak, ini adalah satu trend yang sangat popular pada satu masa dulu. Tahun 1990 something lah. Okey. Pernah tengok tak artis-artis sekarang pakai macam ni? Pernah. Sekarang dah Wedding dress. pakai. Good. Yes. Dulu pakaian macam ni. Okey, sebab cikgu nampak orang ngantuk, jadi cikgu buat selingan. Kan? Anda semua kan suka benda-benda selingan macam ni kan? Okey. Pakaian ni dulu adalah satu pakaian yang digelar untuk kaum-kaum atasan, kerabat-kerabat, bangsawan-bangsawan. Okey, pakaian ni sangat mewah dan sangat cantik. Cikgu nak tanya, siapa yang tahu apa dalam kain tu? Besi, Dia macam kayu. dawai tu ha. dawai, Ah. gegeluk. Okey. Dawai. Ini adalah yang zaman sekarang punya. Wah kan? Siapa yang teringin nak pakai baju nak kat tangan? Saya. Okey, ramai. Ini feeling cantik. Nampak tak sebenarnya dalam dia ada apa? Gelung. Gelung, jaring, rotan, kayu. Ya. Kenapa cikgu keluarkan macam ni? Apa function dia dengan korang? Fashion. Okey. Cikgu sebenarnya nak tekankan kat sini, cikgu tahu umur-umur kamu ni sangat gila-gilakan fashion, tapi jangan jadi mangsa fashion. Tahu tak sejarah pakaian ni adalah antara 10 sejarah pakaian yang terburuk? Tahu? Tahu? Kenapa? Pada zaman dulu ada seorang penyair yang terkenal, cikgu lupa nama dia. Okey, yang penting cikgu nak sampaikan kenapa ni. Dia antara golongan bangsawan juga, golongan orang atasan, dan dia menghadiahkan bini dia pakaian ni. Ini adalah pakaian hari-harian wife dia kat rumah, isteri dia. Dan satu hari rumah dia terbak. Dan kerana pakaian ni juga bini dia mati. Sebab tak lepas nak keluar dekat pintu. Jadi cikgu nak ingatkan awak, dalam berfashion, dalam bergaya, hati-hati. Jangan sampai merosakkan diri, jangan sampai merosakkan akidah. Okey. Segar dah? Dah tahu informasi? Dah. Okey, dan zaman sekarang kita boleh nak fashion macam ni. Jadi sebab tu lah pentingnya kita belajar. Sebab kita nak buat penambahbaikan. Bila penambahbaikan kita panggil apa? Inovasi. Good. Yes. Zaman sekarang orang still lagi nak kembang sebab dia cantik, betul? Kita boleh kekalkan tapi kita tukar jadi Net. dia kain net tapi kita panggil dia sebagai ken. No, dia bukan kain. Siapa kain? Okay. Ken ni adalah kain net yang awak jahit dan awak kembangkan dia. Dia tak adalah guna besi tu. Kiranya kalau nak lalu pintu, tolak je lah sikit. Boleh je lalu. Ya, betul. Ya, sangat boleh kembang. Yang dalam ni boleh digunakan ken. Kalau awak tengok artis-artis pakai baju dress princess, semua dalam dia ken. Berat tak? Siapa nak belajar jahit ken boleh jumpa cikgu nanti. Cikgu mahal tak? Oh. Sekejap ya. Okey. Dah ngantuk kan? Dah hilang ngantuk kan? Dah. Okey, ingat tugasan untuk minggu depan, cikgu nak awak cari semua yang warna merah ni. Okey. Cikgu nak tanya berapa jenis jahitan jahitan sementara tadi? 3. 3? Betul. Jerujo. 3 betul ke? Panjang pendek. Okey, 3 jenis jahitan. Yang ni jahitan apa ni yang cikgu sampaikan? Kekal. Okey, pandai. Okey, sekarang ni kita dah masuk penilaian. Okey, cikgu nak awak ikut apa arahan di slide. Baca. Langkah 1. Okey, buat sekarang. Dah. Dah cikgu. Okey, dah. Seterusnya baca. Langkah 2. Okey. Dah ready? Dah. Mulakan sekarang. Baik.
Okey, dah siap? Dah. Okey. Rasa cukup tak penilaian ni? Cukup? Cukup? Cukup tak? Tak cukup. Cikgu akan tunjukkan beberapa helai jahitan. Okey, ini pun adalah penilaian untuk kita punya hasil pembelajaran yang ketiga. Yang soalan ni cikgu dah bagi untuk penilaian hasil pembelajaran 1 dan 2. Okey, untuk yang ketiga. Cikgu nak awak tulis dalam kertas yang sama. Cikgu nak awak teka ini jenis jahitan apa? Tak nampak cikgu. Insapari. Okey, yang belah sini. Insapari. Insapari. Okey, tulis jawapan tu. Betul ke? Tak apa, nanti cikgu semak. Betul cikgu. Okey, yang kedua. Jahitan apa? Sabar, diam. Silang pakar. Okey. Okey, dan yang ketiga adalah Jeluju pendek. halus. good. Pendek pula. Jeluju? Halus. Okey, cikgu nak tanya, jahitan Insapari tadi jahitan apa? Sementara ke kekal? Kekal. Pandai. Jahitan jeluju halus? Sementara. Okey, faham. Banyak. Tepuk tangan. Okey. Sebelum cikgu tutup kelas, ada orang pernah tanya cikgu. Cikgu, kita belajar jahit-jahit ni macam jahit-jahit orang tak pandai lah cikgu. Cikgu, jahitan ni setakat jahit-jahit lepas tu buka ke cikgu? Lepas tu cakap, cikgu tak ada function pun belajar benda ni. Setakat ala jujur-jujur ni, mak saya pun boleh ajar. Kenapa saya nak datang sekolah? Cikgu nak bagi tahu awak, tahu tak, dengan jahitan-jahitan asas yang cikgu ajar, dengan peralatan yang betul yang awak gunakan, awak tahu tak awak boleh menghasilkan income? Siapa tahu income tu apa? Pendapatan. Macam mana nak hasilkan income? Menggunakan jahitan ni? Jahit baju. Okey, upah jahit baju. Cikgu tak tahu produk Mana? Baju. Macam. Okey. Apa tu cikgu? Ini adalah hasil kerja student cikgu dulu-dulu. Bagus budak tadi. Bagus tu. Okey, Cantiknya. nampak tak apa yang cikgu pegang ni? Nampak. Menarik tak? Menarik. Boleh dijual tak? Boleh. Awak percaya tak kalau cikgu cakap? Percaya. Belum cikgu cakap. Dua hasil produk ni dihasilkan dengan basic asas jahitan je. Betul tak? Betul. Kat sini ada tak jahitan sulam? Ada. Ada tak jahitan asas? Ada. Ada tak jahitan mesin? Ada. Sini pula ada tak jahitan-jahitan cikgu sebut tu? Nampak tak? Bila awak menguasai, walaupun perkara sekecil mana, ia boleh mendatangkan keuntungan pada awak kalau awak kreatif dan rajin. Ya, betul. Kalau awak kreatif tak rajin, tak bergerak sayang. Ya. Okey? Jadi, rasa-rasanya boleh jual tak benda-benda macam ni? Jadi awak nampak tak apa pentingnya awak belajar hari ni? Cikgu nak jual tak tu? Cikgu tak jual lagi buat masa ni. Kita boleh menjana pendapatan. Ya, pandai. Harga tu kan? Cikgu boleh jual. Cikgu harga berapa tu? Itu cikgu tak jual. Cikgu sayang student tu. Jadi cikgu tak nak jual lah. Okey. Okey, kelas kita pun dah nak tamat. Sebab semua dah tahu, betul? Dah faham? Dah. Cikgu nak minta seorang wakil lelaki untuk buat rumusan hari ni. Apa yang awak belajar? Wan tu orang dia. Wan je lah. Wan? Boleh Wan? Bagus Wan. Jaga ada. Ada slide. Ha? Apa hasil hari ni? Berdasarkan apa yang cikgu ajar dan saya belajar hari ini, Okey. apa yang dapat saya rumuskan ialah saya dapat mengetahui apa itu jahitan kekal, jenis-jenis jahitan kekal, jahitan sementara dan asas-asas jahitan. Okey, pandai. Okey. Okey, terima kasih Wan. Okey, ni ada hadiah untuk. Okey, seterusnya cikgu nak seorang pelajar perempuan. Bagi rumusan apa yang awak belajar hari ni. Cikgu tak nak sama dengan Wan. Pelajar perempuan. Seorang. Okey, Huda.
Okay, apa yang kita belajar hari ini adalah mengenai komersial perniagaan di mana apa yang kita belajar hari ini kita boleh mendapatkan hasil sebenarnya. Jadi kita boleh buat duit. Okay, pandai. Okay, tanya udah terlepas kat Udah bukan awak punya ya. Udah punya. Okay, nampak tak? Itu so, cikgu nak awak sentiasa berfikiran positif. Walaupun orang cakap apa pun mengenai kos ERT, cikgu nak awak sentiasa positif. Yang kos kita sebenarnya tak merugikan. Okay, jadi faham tak? Enjoy tak kelas hari ni? Okey, untuk minggu hadapan cikgu akan kongsikan macam-macam lagi info yang menarik. So, cikgu harap awak boleh datang kelas untuk next week. Okey, so kita sudahkan kelas kita dengan Well, us. Wal As. Surah Wal As.